Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada risalah 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah. Sambungan kita kisah yang ke-14, iaitu kisah yang bertajuk Nabi Yusuf alaihi salam dengan nama 11 bintang. Dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-4, Allah Ta'ala sebut, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yang bermaksud, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yaqub alaihi salam, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Daripada ayat ni ada satu kisah yang telah diletakkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari. Namun sebahagian orang meriwayatkan cerita ni kerana menyangka cukup sekadar ada dalam kitab Tafsir Tabari, kita boleh bawa cerita tu, kita boleh ceritakan pada orang tanpa kita mengetahui metodologi sebenar, cara penulisan yang dibawa ataupun yang diletakkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam meriwayatkan satu-satu riwayat dalam kitab beliau. Cuma sebelum pada kita tengok analisis cerita ni, kita nak tengok dulu apa cerita sebenarnya. Cerita yang dinisbahkan kepada ayat ini ialah cerita tentang 11 bintang yang sujud pada Nabi Yusuf. Cerita ni juga disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam sebahagian daripada penulisan beliau. Dia kata Sa'id bin Mansur, ni daripada Imam As-Suyuti, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Jarur, Ibnul Manzur, Ibnul Munzir, Ibnu Abi Hatim, Al-Uqaili dalam kitab beliau Ad-Du'afa, dan Abu Asy-Syaikh serta Al-Hakim. Ini nama-nama ulama lah ni. Ibnu Mardawaih, Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail telah meriwayatkan satu cerita berkenaan dengan ayat keempat surah Yusuf ni daripada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Nama-nama tadi tu Sa'id bin Mansur, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Jarur, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim. Ni tokoh-tokoh ulama hadis. Mereka ni ialah pakar-pakar dalam menilai riwayat-riwayat yang datang, terutamanya riwayat yang disandarkan kepada Nabi, hadis, ataupun riwayat-riwayat yang merupakan penerangan kepada ayat Al-Quran. Ada satu cerita disandarkan kepada sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya
satu orang petani Yahudi telah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun kata pada Nabi, "Ya Muhammad, ceritakan kepada aku tentang bintang-bintang yang telah dilihat oleh Yusuf, yang mana bintang itu sujud kepadanya. Beritahu kepada aku nama-namanya. Tolong beritahu. Bintang pertama sampailah yang ke-11 tu, apa nama dia?" Okay. Nabi pun diam, tidak menjawab pertanyaan itu. Lalu Jibril alaihissalam turun dan memberitahu kepada Nabi tentang secara terperinci nama bintang-bintang tersebut. Rasulullah pun hantar wakil, panggil balik petani Yahudi itu. Lalu Nabi pun bersabda kepada petani Yahudi itu dengan Nabi kata, "Adakah kamu beriman sekiranya aku beritahu nama bintang-bintang tersebut secara detail, terperinci?" Petani Yahudi ni pun kata, "Ya, kalau kamu boleh cerita, aku akan beriman pada kamu." Lalu Nabi SAW pun menyebutkan nama-nama bintang itu. Nabi kata, bintang itu ialah Harsan, yang pertama. Tariq, yang kedua. Ziyal, yang ketiga. Zulkaffatan, yang keempat. Qabis, yang kelima. Danan, yang keenam. Haudan, yang ketujuh. Filaq, yang ke-8. Misbah, yang ke-9. Daruh, yang ke-10. Dan Farikh, yang ke-11. Diya dan Nur itu ialah matahari dan bulan. Diya itu ialah matahari, Nur ialah bulan. Maknanya 11 campur 2 jadi 13. Okay. Termasuk matahari dan juga bulan. Okay. Cuma Nabi detailkan nama-nama tu daripada nama Harsan sampailah kepada Farikh. Diya dan Nur itu ialah nama lain bagi matahari dan bulan. Dia bukan dikategorikan sebagai bintang yang difokuskan oleh soalan Yahudi itu tadi. Okay. Yusuf telah melihat bintang itu di ufuk langit dan telah bersujud kepada beliau. Nabi cerita kepada petani Yahudi itu. Apabila Yusuf menceritakan hal itu kepada bapanya, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, beliau berkata, Nabi Yaqub kata, "Perkara ini menggambarkan tentang perpecahan yang akan disatukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla." Maksudnya maksud daripada sujud hormatnya 11 bintang ini ialah isyarat satu hari nanti akan berlaku perpecahan. Lepas tu perpecahan itu akan disatukan oleh lelaki yang telah bintang-bintang itu sujud kepadanya, iaitu Nabi Yusuf. Kata petani Yahudi itu, "Demi Allah, aku beriman itulah nama-nama bintang tersebut." Maknanya dia terima apa yang disebut oleh Nabi, lalu dia pun menyaksikan Nabi itu Rasulullah. Dalam erti kata lain, dia masuk Islam. Itu cerita yang dinisbahkan kepada ayat yang keempat surah Yusuf. Okay. Analisis kisah ni, betul ke cerita tu? Okay. Cerita ini tidak boleh dijadikan hujah untuk kita percaya itulah nama 11 bintang yang telah Nabi Yusuf tengok dalam mimpi dia yang sujud kepadanya. Tak boleh. Tak boleh pegang nama tu. Iaitu Harsan, Tariq, Ziyal, Zulkaffatan, Qabis, Danan, sampailah kepada Farikh. Itu semua bukan nama-nama yang benar dan betul untuk dinisbahkan kepada 11 bulan dan bintang itu. Kemudian apa lagi dia sebut sini? Dia kata hakikatnya ianya adalah kisah Israiliyat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad secara bohong. Maknanya ianya bukan kisah yang betul dan tepat. Sebenarnya Nabi Yusuf melihat bintang-bintang tersebut dalam bentuknya yang sebenar tanpa mengetahui namanya. Tengok bintang dalam mimpinya tanpa dia tahu nama bagi 11 bintang tu apa dia. Kisah ini telah berlegar pada seorang perawi yang bernama Al-Hakam bin Zahir. Dia seorang yang lemah, dihukum oleh para imam ahli hadis. Setengah daripada mereka kebanyakannya meninggalkan riwayat-riwayat daripada Al-Hakam bin Zahir. Maknanya lelaki perawi yang bertanggungjawab menceritakan cerita bohong ni lalu dinisbahkan pada Nabi, iaitu cerita menetapkan 11 nama matahari dan bulan merujuk kepada 11 bintang yang telah dilihat oleh Nabi Yusuf
sujud kepadanya dalam mimpi itu. Lelaki inilah yang bertanggungjawab telah membuat cerita, iaitu Al-Hakam bin Zahir namanya. Kita tengok komentar para ulama terhadap Al-Hakam bin Zahir ni. Kata Al-Juzjani, beliau seorang yang digugurkan riwayat daripadanya. Kata Imam Az-Zahabi ketika mana menyebutkan dalam kitab beliau Mizanul I'tidal, dia kata Yahya ibn Ma'in, beliau seorang yang tidak boleh dipercayai. Yahya ibn Ma'in ini ialah tokoh yang hebat sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah sekali beliau menyatakan beliau tiada apa-apa, maknanya tidak boleh diambil apa-apa pun daripada Al-Hakam bin Zahir ni. Yang katakan tu siapa? Yang kata tu ialah Yahya ibn Ma'in. Kemudian kata Al-Imamul Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari, dia ni mungkarul hadis. Bila mana dia riwayat hadis, kedudukan dia ialah mungkar. Mungkar ni ialah perawi yang melakukan banyak kekeliruan, penyelewengan, bahkan mungkin pendustaan terhadap riwayat-riwayat hadis tertentu. Sebab tu disebut dengan lafaz mungkar. Maknanya sangat banyak kecacatan yang ada pada riwayat yang dibawa oleh beliau. Kalau betul riwayat dia tu lebih kurang dengan riwayat orang lain, tapi masih lagi banyak kesilapan-kesilapan yang boleh dikenal pasti oleh ulama-ulama hadis lah. Sudah pasti ilmu ni ataupun pengetahuan ni akan dapat dikenal pasti oleh ulama hadis. Okey. Ulama-ulama hadis kebanyakannya meninggalkan beliau. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Mizanul I'tidal. Selain daripada kisah Israiliyat tersebut, ada juga kisah Israiliyat yang lain berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Banyak cerita Israiliyat yang dinisbahkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Antaranya Ibnu Jarir At-Tabari dan As-Suyuti menyebutkan dalam tafsir masing-masing. Maknanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad Ibn Jarir At-Tabari dan juga Imam As-Suyuti ni, mereka memang bawa cerita-cerita daripada riwayat Israiliyat berkenaan dengan Nabi Yusuf. Tapi bawa bukan saja-saja bawa minta pada pembaca untuk tahu riwayat ni riwayat tak betul. Cuma cara dia nak beritahu pada kita riwayat ni tak betul, dia berbeza-beza mengikut kreativiti ulama tu. Ibnu Jarir At-Tabari kita tahu bila mana dia nak cerita kepada orang riwayat ni tak betul, dia bawa nama lengkap perawi tu. Sebab mungkin pada zaman itu bila mana orang tengok nama ni, orang tahu okey, ni nama ni satu orang yang pembohong, pendusta. Tanpa perlu didetailkan. Al-Hakam bin Zahir ni tak boleh pakai cerita dia. Tak perlu tulis macam tu. Tengok nama je dah tahu. Kerana terlalu terkenal dalam melakukan penyelewengan dan pembohongan terhadap riwayat-riwayat yang dinisbahkan sebagai hadis Nabi. Okey. Kemudian disebut lagi, dia kata ada lagi riwayat-riwayat lain yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah ditanya tentang setakat manakah keinginan baginda yang terdapat dalam ayat yang ke-24 daripada surah Yusuf. Okay. Maknanya orang pernah tanya pada Ibn Abbas, Nabi Yusuf nak apa dalam ayat yang ke-24? Sebelum pada tu kena tahulah ayat 24 tu apa dia. Okay. Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Maksud ayat ni Allah Ta'ala kata, dan sesungguhnya perempuan itu menghendakinya, iaitu nak kepada Nabi Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda daripada Tuhannya, demikianlah kami memalingkannya daripada keburukan dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk daripada hamba kami yang terpilih. Jadi dia nak tahu, orang yang tanya Abdullah bin Abbas ni, pada potongan ayat wahamma biha, dan Yusuf pun hendak kepada perempuan tu, hendak apa? Sebab Quran tak detailkan Nabi Yusuf nak apa. Lalu jawab Abdullah bin Abbas. Allah bin Abbas kata, sehingga ke tahap mencabut seluar dan duduk di atas perempuan itu sebagaimana duduknya orang yang khianat. Tiba-tiba kedengaran satu suara, wahai Yusuf, jangan kamu jadi seperti burung yang mempunyai bulu. Apabila ia melakukan zina, hilanglah bulu itu. Kisah ini juga diriwayatkan daripada Ali, Mujahid dan juga Sa'id bin Jubair. Tapi kena tahulah,
cerita ni cerita tak betul. Walaupun dinisbahkan kepada sahabat-sahabat yang besar. Dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas, dinisbahkan kepada Ali bin Abi Talib, dinisbahkan kepada murid Abdullah bin Abbas iaitu Mujahid, dinisbahkan kepada seorang tabi'in iaitu Sa'id bin Jubair. Walaupun penisbahan ini kepada orang-orang hebat, tapi yang nisbah ni lah orang yang tak bertanggungjawab. Tuan punya badan tak tahu apa cerita pun tentang cerita ni. Maknanya Abdullah bin Abbas tak pernah beri apa-apa elaboration, penerangan, explanation, penjelasan terhadap apa yang dimaksudkan daripada ayat wahamma biha. Tak pernah beritahu. Tapi ada orang buat cerita, kata Abdullah bin Abbas pernah beritahu. Berhubung dengan kenyataan Tuhannya, maksudnya ialah Nabi Yusuf AS diseru, kamu telah tertulis sebagai orang yang termasuk dalam kalangan para nabi, tapi sekarang kamu cuba melakukan kerja-kerja orang yang bodoh. Ada yang mengatakan baginda melihat rupa ayahnya Yakub di dinding. Ada yang mengatakan pada atap biliknya baginda melihat Yakub menggigit ibu jarinya. Baginda dikatakan tidak menghiraukan seruan sebelum itu, sehinggalah baginda melihat sendiri rupa ayahnya dalam keadaan itu. Ada lagi cerita Israiliyat yang lagi sedap. Cerita ni merujuk kepada bersekedudukannya Yusuf dengan Zulaikha. Dah ada dalam satu ruang, dua orang ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata hammat bihi, perempuan itu nak pada Yusuf dan Yusuf pun nak pada dia. Kalau tidak kerana tanda-tanda yang Tuhan nyatakan pada Yusuf, dia akan jadi orang yang terlibat dengan benda-benda yang teruk, benda-benda yang keji. Tapi kami dah jadikan dia daripada kalangan hamba kami yang terpilih. Maknanya dia takkan buat. Okay. Pada ayat laula arra'a burhana rabbih, kalau tidak kerana kehendak Tuhan menjadikan dia dapat melihat keterangan-keterangan daripada Tuhannya. Apa maksud keterangan ni? Keterangan ni maksudnya ialah suara, insiden, kejadian yang berlaku yang menyebabkan Nabi Yusuf stop daripada keinginannya untuk mendekati Zulaikha. Riwayat Israiliyat kata mula-mula ada suara panggil. Nabi Yusuf tak hiraukan suara tu. Sehinggalah nampak di dinding muka ayah dia. Tengok atap, muka ayah dia lagi. Sambil marah, sambil gigit ibu jari sebagai tanda tak suka apa yang Yusuf buat. Sampai situ baru Nabi Yusuf berhenti. Ini Israiliyat. Bukan cerita betul lah. Israiliyat yang cerita. Okay. Bahkan terdapat riwayat yang batil yang menyatakan ketika Nabi Yusuf tidak menghiraukan juga rupa ayahnya itu yang sedang menggigit ibu jari, ayahnya telah memukul Nabi Yusuf. Lalu keluarlah syahwat baginda daripada anak-anak jarinya. Akibat daripada peristiwa itu timbul pembohongan ke atas Nabi Yusuf AS, iaitu setiap anak Nabi Yakub kononnya melahirkan 12 orang anak kecuali Nabi Yusuf AS. Dia bagi lagi spice, lagi sedap cerita ni. Dia kata waktu Nabi Yusuf tengok dah muka ayah dia tu pun tak peduli lagi, sehingga ayah dia keluar, ketuk dia, pukul dia. Bila mana pukul Nabi Yusuf tu, keluar daripada celah-celah jari Nabi Yusuf ni 12 benda lah. 12 benda tu melambangkan syahwat. Kerana keluarnya 12 tu, Nabi Yusuf ni dia tak ada riwayat kata dia ada anak. Maknanya kalau dia kahwin dia tak ada anak. Beza dengan anak-anak Nabi Yakub yang lain, adik-beradik Nabi Yusuf yang lain, mereka semua ada bilangan anak yang lebih kurang 12 orang setiap orang. Antara 10 ke 12 macam tu lah. Okay. Baginda kekurangan satu syahwat yang keluar melalui jari-jarinya. Disebabkan itulah baginda digelarkan anak Nabi Yakub yang tidak mempunyai anak. Maknanya dia satu orang anak Nabi Yakub yang tak ada anak. Ini riwayat je lah. Riwayat Israiliyat. Tuan-tuan jangan percaya pula. Ini bukan riwayat betul. Ini riwayat tipu. Cerita pun buat letih je, tapi kena cerita juga. Supaya kita tak ditipu oleh orang-orang yang suka cerita. Okay. Cerita Nabi Yusuf ni, surah Yusuf ni memang dia banyak manfaat. Sebab tu kalau kita tengok, ada satu orang tokoh ulama yang dekat lagi dengan zaman kita tapi dah meninggal, iaitu Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Sebahagian panggil dengan As-Sa'di ataupun As-Sa'di, tapi lebih masyhur dengan As-Sa'di. Satu orang ulama yang berada di Arab Saudi ataupun tinggal di Arab Saudi lah sekarang ni, negara Arab Saudi, tapi dia dah meninggal lah. Dia tu memang ulama daripada Arab Saudi. Okay. Dia ada tulis satu kitab
yang bertajuk Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf alaihi salam. Faedah-faedah yang dikeluarkan daripada kisah Nabi Yusuf. Alhamdulillah, buku tu telah diterjemah dalam bahasa Melayu kita dalam cetakan dua bahasa. Maknanya sebelah bahasa Melayu, sebelah bahasa Arab. Saya ada bawa ni 1001 pelajaran daripada kisah Nabi Yusuf. Buku ni dah lama dah terbit. Saya rasa sebelum Covid lagi dah terbit. Buku ni terbit tahun, saya duk cari, 2019, Januari 2019, maknanya memang sebelum Covid lagi lah. Okey. Buku ni bagus untuk kita baca dan tengok apa penerangan-penerangan dia terhadap kisah Nabi Yusuf yang ada dalam surah Yusuf tu. Sebelah bahasa Melayu, sebelah lagi bahasa Arab. Cuma harga dia mahal sikit, saya tak ingat berapa harga dia, tapi dia buku yang bermanfaat. Kalau nak tahu cerita Nabi Yusuf supaya tidak terkena riwayat-riwayat Israeliat, tak tertipu dengan tukang-tukang cerita ni, tengok dalam buku ni. Kena rajin sikit lah. Nak dapat ilmu ni kena rajin, nak dapat syurga pun kena rajin. Kalau malah-malah tak dapat apa. Okey. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya ini ialah salah satu risalah yang ringkas, tak tebal sangat pun. Dia tebal ni sebab dia terjemah je 200 muka surat. Maknanya kalau kita buang yang bahasa Arab dia tu, lebih kurang 100 muka surat yang dalam bahasa Melayu dia. Okey. Dia senaraikan semua manfaat-manfaat yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf melalui surah Yusuf tu. Jadi saya nak baca sikit yang betul. Tak jadi kita baca yang tak betul dia. Kita kena baca juga yang betul dia. Okey. Kita tengok apa yang ingin disampaikan oleh penulis melalui risalah ni. Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf alaihi salam. Okey. Dia sebut sini, saya ambil 1-2 je lah, sekadar nak bagi pengenalan saja kepada kita semua. Apa orang kata apa cerita tentang Nabi Yusuf ni. Okey. Kita ambil pada bab min fawaidi hadhil qissah, daripada pengajaran kisah-kisah yang terdapat dalam surah Yusuf ni. Okey. Yang pertama dia kata annahu yata'ayyanu 'alal insan an ya'dila baina auladihi. Yang pertama dia kata menjadi kewajipan seorang ayah berlaku adil kepada anak-anaknya. Tengok position, kedudukan, action, perbuatan Nabi Yaqub alaihissalam. Bila mana dia dengar anak dia ni, Nabi Yusuf telah bermimpi melihat 11 bintang sujud kepadanya, termasuk matahari dan bulan. Tadi kita dah tengok tadi, itu riwayat daripada Israeliat tu. Okey. Sekarang kita nak tengok apa yang dia sebut. Dia kata wa yanbaghi lahu idza kana yuhibbu ahaduhum akthara min ghairihi an yukhfiya dhalika ma amkanahu wa alla yufaddilahu bima yaqtadihi al-hubbu min itharin bi shay'in min al-ashya fa innahu aqrabu ila salahil awlad wa birrihim bih wa ittifaqihim fima bainahum. Maksud dia apa? Apabila seseorang itu sayang kepada anaknya melebihi daripada anak-anak yang lain, dia sepatutnya menyembunyikan perasaan tersebut semampu boleh dan tidak melebihkan anak yang disayangi tadi dengan apa-apa keistimewaan sehingga jelas terlihat di hadapan anak-anak yang lain. Hal ini penting untuk menjadikan anak-anak kekal taat kepadanya dan menjamin muafakat yang berlaku di kalangan adik-beradik itu. Dia punya opening yang tu dulu. Okay. Oleh itu, ketika mana adik-beradik Nabi Yusuf, kata Syekh Nasir As-Sa'di, walihadha lamma zahara li ikhwati Yusuf min mahabbati Yaqub asy-syadidah li Yusuf wa adami sabrihi anhu wa inshghalihi bihi anhum sa'u fi amrin wakhimin wa huwa at-tafriqu bainahu wa bain abih. Oleh itu ketika mana adik-beradik Nabi Yusuf mengetahui bahawa Nabi Yaqub sangat menyayangi Nabi Yusuf dan sentiasa tidak sabar untuk bersama baginda, selain sering sibuk memberi masa kepada baginda Nabi Yusuf, mereka pun berusaha untuk melakukan perkara buruk, iaitu memisahkan Nabi Yusuf daripada ayah baginda. Sehingga mereka berkata dalam ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Kalau kita tengok dalam risalah ni, dia ada sebut ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Allah Ta'ala sebut la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin
uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Maksud dia ayat 8 Allah Taala sebut la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Sesungguhnya Yusuf dan adiknya. Adik dia tak sebut nama. Adiknya ni dalam riwayat yang terkenal namanya ialah Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin sangat disayangi oleh bapa kita berbanding kita-kita semua yang lain ni. Wa nahnu usbatun. Padahal kita semua ialah satu kumpulan. Mana adik-beradik yang sama, datang pada rahim yang sama, anak kepada bapa yang sama. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguhnya bapa kita ni, ayah kita ni berada dalam keadaan yang tidak adil, sesat yang sangat nyata. Normal. Bila mana kita menzahirkan benda ni, anak akan perasan dan dia akan keluarkan kata-kata seperti ini. Ini ialah benda yang normal. Cuma nak katanya manfaat dia ialah ibrah yang kita boleh ambil. Sayang tara mana pada mana-mana anak pun bersikap adil lah dengan tidak menzahirkan. Jadi cerita daripada cerita Nabi Yusuf ni, yang ni lebih baik untuk dibawa berbanding riwayat Israiliyat yang mengganggu banyak. Macam tadilah kita tengok bila mana dia datangkan riwayat nama-nama bintang, bulan, apa-apa semua ni, ini semua ganggu-ganggu. Cerita Nabi Yusuf melalui surah Yusuf ialah menceritakan tentang institusi kekeluargaan. Salah satu daripada penghalang satu orang masuk syurga ialah berurusan dengan hasad dengki adik-beradik. Dan salah satu pengganggu juga kepada kerja-kerja dakwah ni ialah hasad di kalangan adik-beradik. Ini benda yang tak dapat dinafikan. Selain daripada menghadapi kedegilan orang luar rumah, orang yang duduk luar rumah degil, macam Nabi Muhammad hadapi orang yang duduk luar, kaum dia, bangsa dia tidak dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tak dapat faham, tak reti pun. Bahkan ada yang buat kering saja boleh tahan lagi, mengancam Nabi, berkonspirasi untuk menjatuhkan Nabi. Tapi balik rumah, sekurang-kurangnya orang dalam rumah okey, walaupun tak masuk Islam. Salah seorangnya ialah Abu Talib. Okey, tak masuk Islam, tapi bukan satu orang yang nampak zahir kebencian. Ada keluarga Nabi yang terdekat yang benci pada Nabi, tapi bukan jenis keluarga yang duduk satu rumah dengan kita. Bukan. Abu Talib ni ialah satu orang yang memang dekat dengan Nabi, walaupun dia tak masuk Islam. Tapi Allah Ta'ala tak jadikan hati Abu Talib ni ada rasa nak kacau Nabi. Tapi tak cukup yang tu saja. Dia kena embrace, dia kena memeluk Islam untuk mendapat kebaikan yang lebih banyak pada Nabi. Tapi dia tak ambil yang tu. Okay. Cuma saya nak sebutnya, cerita Nabi Yusuf ni nak cerita pada kita, ujian manusia berbeza-beza. Ada orang diuji dengan family okey, orang luar masalah dengan dia. Ada orang luar okey, family dalam rumah pula memporak-perandakan, beri kacau pada pemikiran dia, beri kacau pada hidup dia. Ini ialah nak sebut pada kita. Sebab tu Nabi Yusuf cerita dia tak cerita sangat bertembung dengan orang luar. Tak cerita sangat menghadapi kedegilan kaum tertentu, penduduk ni, tak cerita sangat yang tu. Dia banyak cerita tentang adik-beradik. Sebab dakwah ni pun kena sampaikan pada adik-beradik. Menjadikan ahli keluarga paling beragama, itu ialah matlamat semua orang. Dia tak jadi kalau kita seorang je yang nak pada agama, lepas tu kita kempen pada orang luar. Orang dalam rumah kita tak buat apa-apa, adik-beradik yang dekat tak peduli apa-apa. Sebab tu dalam agama dia ada bab menyambung silaturrahim. Menyambung silaturrahim ni orang Melayu kita dia salah faham. Dia ingat menyambung silaturrahim ni umum, semua orang Islam. Bukan. Silaturrahim maksudnya ialah silah hubungan rahim ibu, iaitu adik-beradik. Orang yang satu rahim dengan kita. Ada orang dengan adik-beradik dia ada masalah, konflik yang banyak, dia buat tak peduli. Dia mungkin senang, adik-beradik dia masuk dalam asnaf, yalah tak dapat dinafikan. Ada beberapa isu-isu teknikal juga yang perlu dilihat. Tak semudah cakap secara simplistik seperti itu saja. Maknanya beritahu kita ni kena buat baik pada adik-beradik. Ya, semua orang tahu benda tu. Tapi ujian menghadapi sikap adik-beradik tu beza-beza. Macam mana Nabi Yusuf menghadapi sikap adik-beradik dia. Dan benda ni nak selesai ambil masa lama. Nabi Yusuf, dia bermimpi
ketika mana dia usia belasan. Selesai boleh satukan adik-beradik ni berapa tahun tuan-tuan agak-agak? 30 tahun. Dalam riwayat yang terkenal sebut 30 tahun. 30 tahun baru boleh bawa cerita. Sebab memang isyarat daripada 11 bintang yang sujud pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Yusuf itu, ianya ialah isyarat kepada permuafakatan yang rapuh, akhirnya dicantumkan balik oleh Nabi Yusuf AS. Maknanya mengeratkan hubungan keluarga pun benda penting jugalah. Okay. Kita tengok lagi apa yang dia sebut. Saya nak ambil 2 poin je lah daripada manfaat cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ni. Wa minal fawaidi aidan, daripada faedah yang ada juga pada cerita Nabi Yusuf ni ialah al-hasu ala taharruzi mimma yukhsha darruhu, dorongan untuk berjaga-jaga daripada perkara yang dibimbangkan kemudaratannya. Dalam hidup ni kita kena ada juga perancangan untuk mengelak diri daripada termasuk benda-benda mudarat. Memang kita tak boleh nak yakin dan pasti kita mesti boleh selamat, tapi kita kena tahu plan dia, macam mana cara dia nak bagi kita selamat daripada benda-benda mudarat. Okay, kita tengok apa yang dia sebut. Dia kata berdasarkan firman Allah Ta'ala bagi surah Yusuf, iaitu ayat yang kelima. Allah Ta'ala sebut, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala sebut tentang cerita Nabi Yusuf. Dia beritahu dekat ayah dia, ya abati inni ra'aitu ahada asyara, wahai ayah aku tengok 11 bintang sujud kepadaku. Ra'aituhum li sajidin, aku tengok depa semua ni sujud pada aku. Ayat yang kelima, respon ayah dia apa? Respon ayah dia kata, ya bunai, wahai anakku yang disayangi, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Jangan cerita mimpi kamu ni pada adik-beradik kamu, kerana mereka akan membuat tipu daya kepada kamu. Nabi Yusuf, satu orang yang mengenali karakter anak dia dengan baik. Kita kena kenal karakter anak kita, tapi belum tentu kita ada kuasa, kita ada kemampuan untuk membaiki karakter anak tu. Kadang-kadang tak mampu nak baiki. Kenal tapi tak mampu nak baiki. Okay. Jadi ini ialah ayat yang tunjuk pada kita bahawasanya kita kena pandai-pandai tengok situasi anak kita, supaya dia tu tak menjadi orang yang buka pintu mudarat pada diri dia. Sebab tu Nabi Yaqub dia pesan pada anak dia, jangan cerita mimpi ni pada adik-beradik kamu. Tengok apa lagi Syekh Sa'di dia kata, wa ma fiha min at-ta'kid 'alaihim fi hifdhihi hina arsalahu ma'ahum thumma 'inda irsali akhihi Bunyamin ba'da dhalika akhadha 'uhudahum wa mawathiqahum 'ala dhalik. Demikian juga ketika Nabi Yaqub alaihi salam memberi pesanan tegas kepada anak-anak baginda untuk menjaga Nabi Yusuf ketika mana baginda pergi berjalan bersama mereka. Nak tunjuk pada kita bahawasanya Nabi Yaqub telah beri pesanan yang tegas kepada anak-anak dia untuk jaga Nabi Yusuf, dan juga jaga juga adik pada Nabi Yusuf. Ni adik-beradik Nabi Yusuf yang lain, iaitu Bunyamin, ketika mana berjalan dengan adik-beradik yang lain. Kemudian baginda mengambil ikat janji di atas hal itu. Kamu kena bersumpah, kamu akan jaga dua beradik ni. Hal ini kerana seseorang itu diperintahkan untuk bersikap berjaga-jaga. Sebab tu satu benda yang kena ada dalam hidup ni, seni hidup lah, tambah-tambah zaman sekarang, iaitu jangan terlalu naif, terutama yang muda. Terlalu mudah membuka ruang kepada orang luar yang tak dikenali dengan rapat. Ni bukan nak ajar sangka buruk. Sangka buruk cerita lain. Ini ialah membentengi diri supaya tidak mudah memberi apa-apa. Zaman sekarang ni bukanlah nak katanya kita ni kena sangka buruk pada semua orang, tapi kena ada satu waspada, berwaspada. Maknanya kita kena ambil masa sikit untuk buat apa-apa urusan secara rapat dengan satu orang. Sebab kita tak tahu karakter orang, dan kita tak tahu macam mana hati dia. Kita tak tahu hati dia berubah ke bila mana dia dapat itu ini. Ini semua benda yang kita kena ada dalam diri kita,
supaya kita tidak mudah menjadi orang yang sering ditipu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata satu orang mukmin tidak akan dipatuk daripada satu lubang sebanyak 2 kali. Orang beriman tidak akan dipatuk daripada satu lubang sebanyak 2 kali. Maksud dia apa? Sua tangan dalam satu lubang, rupa-rupanya ada haiwan bisa, kita pun kena sengat. Lepas tu sua lagi kali kedua, kena lagi. Orang mukmin dia bukan macam tu. Bila mana dia dah tengok lubang ni berbahaya, dia berwaspada. Kita kena tahu, kita dalam mengharungi hidup yang bermacam-macam dugaan, bermacam-macam fitnah ni, sifat ini, karakter ni ataupun perangai macam ni dia lebih lagi kena ada. Dia lebih lagi kena ada. Sebab tu antara caranya ialah dengan banyak berkelana, banyak bermusafir. Sebab tu Quran sebut qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Berjalanlah kamu atas muka bumi Tuhan, tengok kesudahan akibat daripada orang yang suka berdusta. Inilah bayan. Bayan maksud dia apa? Penjelasan kepada manusia. Wa mau'izatan, dan juga peringatan kepada orang bertakwa. Kita disyariatkan, umat Islam ni Tuhan suruh dia pergi berjalan. Sebab tu antara perangai ataupun sikap yang tidak memajukan, tidak mengembangkan otak manusia ialah dia hanya duduk setempat, tak keluar mana-mana. Menyebabkan dia kurang kemahiran berhadapan dengan situasi-situasi yang kadang-kadang penat ataupun payah untuk dihadapi. Dia kurang skill dalam bab tu. Tapi bermusafir, biar musafir yang ada manfaat lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, para ulama terdahulu mereka melakukan permusafiran. Mereka tak duduk setempat. Hatta para sahabat pun, bila mana banyak melihat orang, maka otak pun akan makin berkembang. Kita pun akan dapat banyak pengalaman-pengalaman berurusan dengan manusia, termasuklah pengalaman-pengalaman yang pahit. Dalam masa yang sama, pengalaman pahit itu akan jadi panduan untuk tidak bermudah-mudah menjunamkan diri dalam situasi yang bahaya. Cuma nak katanya, daripada cerita kisah Nabi Yusuf ni, daripada ayat yang kelima, Nabi Yaqub ni dia beritahu cara yang betul. Satu orang ayah yang cerita, bila mana kamu dapat sesuatu, jangan mudah-mudah cerita pada adik-beradik. Tambah adik-beradik yang ada hasad ni, jangan cerita apa-apa. Sebab tu sekarang antara benda yang kita kena berhati-hati ialah sikap suka show off ni. Ni bahasa orang muda, suka menunjuk-nunjuk. Pertama, suka menunjuk-nunjuk, mengundang hasad orang. Sebab tu para ulama bahkan ada kata-kata yang terkenal. Saya tak pasti ini syair Arab ke, kata-kata hikmah ke, siapa yang sebut saya tak pasti. Cuma kata-kata tu bunyi dia, likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ada mata yang hasad. Satu orang dia dapat apa-apa, akan ada mata yang hasad. Bila mana ada orang hasad pada kita, apa negatifnya hasad orang pada kita? Pertama, dia boleh mengundang datangnya ain. Ain ni ialah benda buruk yang akan berlaku pada satu orang. Ini ketetapan Tuhan. Sebab tu Tuhan anjurkan pada kita untuk bersyukur. Bila mana kita banyak bersyukur, kuranglah perasaan nak mempamerkan apa-apa yang kita dapat. Sebab tu orang sekarang dia pening. Kenapa aku buat urusan ni banyak terbantut apa semua? Itu kadang-kadang sebahagian pada ain. Ain ni zaman sekarang kita jangan terlalu rigid. Kita ingat ain ni macam dalam hadis Nabi, jatuh pingsan, menggeletar, macam orang kena kerasukan. Tu salah satu pada kesan ain. Antara bentuk kesan daripada ain. Benda ni pun disebut oleh Ibn Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'u wa Dawa. Antara bentuk kesan ain ni ialah dia mari pemikiran kita hari tu serabut, buat apa pun tak jadi. Itu pun ain. Kita kena pada orang. Sebab tu kena bekalkan diri dengan zikir pagi dan petang. Kena banyak merenungi nikmat-nikmat Tuhan, supaya orang kata apa, tak kena pada diri kita ni keburukan. Keburukan tu pasti akan kena. Cuma kita membentengi, kita berharap dan kita optimis kepada Allah Azza wa Jal, supaya kita ni tak kenalah benda-benda buruk dalam hidup kita. Kalau kena pun, kita tak jadi orang yang cepat melatah. Okay.
Jadi ini antara benda dan perkara yang kita kena sedar daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Selain daripada itu, daripada buku kita ni, saya tak nak sebut dah daripada buku apa nama ni, Fawaid Mustanbatah ni, daripada buku Purah Basri ni pula, iaitu 72 kisah para ulama, para nabi yang tidak boleh dijadikan hujah. Yang kedua, yang kisah yang ke-15, iaitu kisah kedua bagi Nabi Yusuf, ialah penangguhan permohonan Nabi Yusuf. Permohonan apa? Okay. Ada satu riwayat disandarkan pada Nabi. Nabi pernah bersabda, Nabi kata, mudah-mudahan Allah merahmati saudaraku Yusuf. Kalau tidaklah kerana baginda menyebut, jadikanlah aku sebagai penjaga khazanah bumi Mesir, sudah tentu Allah Ta'ala melantiknya menjadi penjaga khazanah bumi tersebut pada masa itu juga. Tapi kata-kata itulah yang menyebabkan baginda ditangguhkan untuk menerima jawatan tersebut selama setahun. Sebab Nabi Musa ni, Nabi Yusuf ni pernah dapat kedudukan penjaga khazanah Mesir, ataupun jawatan sekarang disebut Menteri Keuangan, yang menguruskan aliran keluar masuk duit negara. Okay. Analisis cerita ni, kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi membuktikan permohonan Nabi Yusuf alaihissalam untuk dijadikan sebagai penjaga bumi Mesir yang ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla, disebabkan ucapan yang Rasulullah keluarkan itu. Menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani, kisah ini sebenarnya datang daripada sebuah hadis maudhu', iaitu hadis palsu. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam At-Takhrij Al-Kashaf, dikeluarkan oleh Al-Tha'labi daripada Ibn Abbas, daripada riwayat Ishaq bin Bishir, daripada Juwaibir, daripada Ad-Dhahhak, daripada beliau, isnad hadis ini adalah saqit, gugur, ada problem pada sanadnya, daripada jalan Al-Tha'labi. Ia diriwayatkan daripada Al-Wahidi dalam tafsirnya. Maknanya ada orang percaya dan ada orang cerita kata Nabi Yusuf ni tertangguh jadi menteri. Bukan tertangguh kerana lambat pilihan raya ni. Tertangguh ni kerana apa? Tertangguh kerana doa dia. Bukan. Riwayat tu tak betul. Tapi riwayat ni kita yang dengar rasa macam tak ada apa benda sangat lah pun. Cuma ianya penting untuk menyokong setiap fakta-fakta, tidak berlaku pertembungan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Sebab tu perkara ni ianya mustahab. Walaupun kita yang dengar ni kita rasa macam kenapa benda macam ni pun nak sibuk juga. Sebenarnya perlu dalam rangka menjaga autentik keaslian riwayat tu. Sebab ini ialah khazanah yang mustahab kepada orang Islam. Macam mana kita sekarang ni berjuang nak jaga alat-alat persenjataan lama, nak bagi ada orang pandai juga buat. Sekarang ni orang mula angkat balik pakaian-pakaian Melayu lama. Bahkan ada orang nak jadikan busana ni boleh dipakai macam kehidupan harian. Busana ni pakai baju Melayu lama-lama tu lah. Kerana apa? Autentik. Kerana dia membawa gen, atau kata apa? Membawa identiti bangsa tu. Yang ni lagi besar. Ini membawa identiti agama, membawa identiti bagaimana orang Islam berinteraksi dengan Al-Quran. Okay. Jadi ini antara perkara ataupun benda yang kita kena tahu dan benda yang kita kena sedar, supaya kita dapat manfaat daripada kisah tu, manfaat yang betul, dan dia tak divert dengan kisah-kisah yang lain. Kita ada berapa minit lagi nak isyak? Oh, sikit lagi. Saya berhentilah kot. Sebab saya tak tahan sejuk. Saya dah pakai baju tebal ni. Saya tengok tuan-tuan tak tahan sejuk kan. Bahawa ni kena bagi pelan sikit. Jadi saya nak kuliah kalau saya pakai stokeng tebal, baju pun tebal. Biasa saya tak pakai baju ni dia tebal sikit. Okay. Tapi kita berhenti situ je. InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.